Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita bersama Malaysia hari ini. Saya Ali Iskandar. Dan saya Sofia Nur Solehatun. Semoga anda dalam keadaan yang sehat, ceria, bersemangat pagi ini. Hari ini 25 November 2020 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Anda bertemankan kami di studio, Ali, saya Sofia. Dan hari ini sebenarnya kita akan membicarakan satu perkara. Belum lagi kita nak surprisekan. Kita nak surprisekan. Kita juga ada rakan tugas kita, tapi apapun hari ini kita akan mendekati sebenarnya antara penguatkuasaan National Task Force yang menjadi antara kebanggaan negara kita dalam usaha untuk mengawal sempadan negara daripada dibolosi pendatang asing tanpa izin. Ya, sebelum ni tugas ini memang dilakukan dengan konsisten. Betul. Cuma sekarang ini dilihat lebih diberi penekanan kerana ini antara usaha untuk mengekang penularan COVID-19. Sebab kita tak tahu COVID ni boleh datang dari mana-mana, termasuklah sempadan antara negara. Jadi ini akan kita bincang hari ini kan. Betul. Jadi nampak Sofia macam bersemangat sikit bila bercakap tentang usaha-usaha menjaga keselamatan negara ni kan. Sebab saya pernah mengikuti salah satu op benteng. Jadi ini pernah sekali lah. Membuatkan kita merasakan yang kepentingan itu sangat-sangat penting kerana kita menjaga dalam negara kita, tapi sempadan itu adalah adakah kita benar-benar melihat segala jenis arah kemasukan, mungkin lorong tikus, dan sebagainya. Betul. Ya, itulah dia. Kesian dia beri lama dia tunggu kita. Surprise kita. Assalamualaikum Fazli. Waalaikumsalam. Oh, inilah yang surprise tadi, inilah dia. Okey, sekarang dah surprise. Ini bukan surprise-nya. Okay. Surprise-nya ialah kita ambil masa lama sikit untuk memperkenalkan. Saya daripada Cini dah tadi. Alah. Tapi Sofia tadi ada cerita, Sofia sempat untuk mengikuti Ops Benteng. Saya rasa betul lah Sofia dapat mengikuti Ops Benteng tu. Sebab apa? Sebab kita yang berada di daratan, kita tidak tahu sebenarnya penat lelah anggota keselamatan khususnya frontliner yang berada di lautan sebenarnya untuk menjaga perairan negara khususnya untuk menjaga sempadan. Dan jenayah rentas sempadan ini seperti di mana Eli katakan tadi sebenarnya ianya telah pun diteruskan dan ini merupakan NTF ini adalah salah satu daripada ops yang diteruskan daripada pihak agensi yang berkaitan dan ianya diketuai oleh ATM dibantu oleh PDRM bersama-sama dengan pihak agensi penguasaan maritim Malaysia dan juga KKM. Kita tahu bahawa kenapa agaknya KKM memasuki ops benteng ini ianya semata-mata untuk kita mengelakkan daripada berlaku penularan jangkitan COVID-19 di kalangan parti yang berada ataupun masuk ke dalam negara kita Malaysia ini. Sejak Oktober ini bermulanya op benteng Mei lalu kita telah pun menangkap 7,000 pendatang asing tanpa izin. Dan bayangkan dalam masa 5 bulan sahaja 7,000 pendatang asing ini cuba untuk memasuki negara kita. Lepas itu sahaja lebih 700 tekong dan juga lebih 316 ahli yang terlibat dalam sindiket perdagangan manusia. Ini bukan sahaja kita melihat mereka cuba memasuki negara kita kerana negara kita lebih selamat mempunyai tahap kesihatan yang lebih baik daripada negara mereka. Tetapi jenayah rentas negara ni termasuk mereka nak bawa masuk dadah, nak memperdagangkan manusia dan sebagainya. Jadi ini segala faktor yang perlu diperlihatkan pihak berkuasa dan itu adalah tanggungjawab yang cukup besar dibawakan oleh National Task Force. Ya betul. Pada masa yang sama kita tidak harus lupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Memberikan maklumat kepada pihak berkuasa ni untuk memudahkan mereka menjalankan tugas. Kita berdepan dengan satu cabaran yang cukup besar dalam keadaan kita ni tidak berupaya untuk bergerak ke mana-mana. Masih lagi ada kelompok ini yang menjalankan aktiviti mereka. Ini yang berisiko tu sebab kita pun tak dapat keluar dan pihak berkuasa anggota keselamatan menjalankan tugas mereka pada masa yang sama menanggung pelbagai risiko. Betul. Ya, kita bercakap tentang insiden yang baru saja berlaku semalam yang memberikan kesan kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau boleh saya kongsikan terus di muka hadapan ataupun yang dikongsikan di berita harian hari ini yang disebutkan di bahagian atas tu seorang anggota PGA maut rakan parah diserang penyelundup di sempadan Malaysia Thailand. Muka surat 18 ada perinciannya, anda boleh imbas kembali ataupun imbau apa yang disebutkan semalam oleh Ketua Polis Negara juga. Saya kongsikan sedikit di muka surat 18 dalam berita harian ini. Anggota PJ maut, rakan parah ditembak, 6 penyelundup ditahan, 7 lagi diburu. Kes berbalas tembakan berhampiran pos 9 sempadan Malaysia Thailand. 6 penyelundup ditahan manakala 7 lagi berbalas tembak berhampiran pos 9 sempadan Malaysia Thailand menyebabkan seorang anggota pasukan gerakan am PGA terkorban awal pagi semalam. Kejadian berlaku jam 3.10 pagi. Ini 3.10 pagi bukan petang. Memang dalam kegelapan malam. Anggota Batalion 3 Senoi Prak PGA Korporal Baharudin Ramli 54 tahun terkorban akibat terkena 2 das tembakan di dada dan perut manakala rakan setugasnya Korporal Nuri Hantari 39 tahun parah ditembak di perut. Kita sangat terkesan dengan kisah ataupun insiden ini, terutamanya berlaku ke atas mendiang Korporal
Baharudin yang mempunyai pengalaman cukup luas. Dia lebih 30 tahun, 35 tahun difahamkan dan merupakan anggota skuad 69. Ya, jadi bukan calon-calon orang. Dan ramai yang merasakan ini satu yang mengejutkan kerana seolah-olah di penghujung kerjaya itu berkesudahan seperti. Tapi itulah penghormatan barangkali. Kalau dirinya barangkali inilah penghormatan dapat bertugas menjaga keselamatan dan kisah ini pastinya kita abadikan. Dan kepada keluarga mendiang Korporal Baharudin diucapkan takziah daripada Malaysia hari ini. Jadi kita harap ini menjadi iktibar juga kepada yang lain, menjaga keselamatan pada masa yang sama, tidak takut dengan apa saja yang datang. Ini penghormatan yang cukup tinggi kan, ya, betul. gugur di orang kata dalam konteks medan perang ini untuk memberikan satu perlindungan bagi negara kita. Jadi kita harapkan agar kita semua mendoakan frontliners kita, barisan kita yang berada di setiap pelusuk negara pada ketika ini, lorong tikus, perairan dan sebagainya, kerana mereka melakukan tugasan yang besar untuk menyelamatkan kita daripada anasir-anasir luar ini yang barangkali membawa jangkitan kepada diri kita. Betul. Ya. Pada masa sama kita doakan Korporal Nurihan Tari stabil, difahamkan stabil selepas menjalani pembedahan dan semua keluarga kedua-dua tabah dengan dugaan ini. Okey, itu di berita harian. Kita kongsikan lanjut di NST. NST, boleh kita mulakan di NST. Baik, ini di halaman yang ke-14, 24 illegal immigrants nabbed during Op Benteng. Di halaman yang ke-14 dikatakan di sini. Apa yang kita fahamkan adalah 24 parti yang telah pun ditangkap menerusi Op Benteng. They were detained under the Op Benteng conducted by the Malaysian Armed Forces in the Serudung area on Sunday. The 5th Infantry Division said during the operations, a permanent resident card holder who was working as a lorry driver at an oil palm plantation was also detained. Kita difahamkan seramai 24 parti ditahan ini. Tangkapan yang pertama membabitkan sebuah lori yang membawa 6 parti dalam perjalanan ke Indonesia dan 16 parti yang lain pula ditangkap dalam lori lagi satu. Dan tangkapan ketiga difahamkan 3 lagi menaiki motosikal. Ini antara kata MO, modus operandi yang terkini. Mereka berpecah pada ketika ini. Bukan macam dulu. Kalau dulu kita masuk negara kita secara beramai. Ketika ini dia faham agak ketat penguasaan di sempadan, jadi mereka mengambil langkah untuk berpecah supaya dengan harapan mungkin antara salah satunya dapat melepasi sepada negara. Jadi kita mengharapkan agar perkara seperti ini dapat dibendung lagi oleh National Task Force, segala agensi, 19 agensi di bawah National Task Force ini, kerana kita masih melihat walaupun dah masuk mungkin bulan ke-10 kita melalui COVID-19, mereka masih tetap nekat lagi nak memasuki negara kita. Ya, dan bagi mereka operasi diteruskan juga. Betul. Cuma itulah bezanya kita, apa yang kita lakukan ini ada SOP kita. Mereka pun ada SOP mereka, cuma terpaksa diolah. Jadi itu memberikan lebih cabaran kepada pihak berkuasa untuk menjalankan tugas. Okey, itu di NST dan Metro bersama dengan Fazli, silakan. Ya, betul. Okey, kita sambung sikit berkenaan NTF ni ataupun National Task Force ini sebenarnya ditubuhkan pada bulan Mei lalu, dan apabila ianya ditubuhkan, sudah pastinya ianya memberikan sedikit sebanyak kelegaan juga untuk kita menjaga perairan negara kita. Dan ada 500 titik panas yang telah pun dibuat oleh mereka. Mereka mengesan antaranya di kawasan di Pulau Langkawi, di Kuala Selangor dan juga di Johor, di bahagian Tanjung Piai dan juga di Tenggara Johor. Okey, sebelum kita melihat apa yang menarik di harian Metro, kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan kes statistik COVID-19 yang berlaku semalam dan kita terkejut semalam mencatatkan angka jumlah yang paling tinggi iaitu 2,188 kes. Ya, so tentunya anda melihat jumlah keseluruhan 58,847 kes keseluruhan setakat ini semalam mencatatkan rekod harian yang tertinggi sekali. Kita dah menjangkau 4 angka ke lebih 2,000, Eli. Ya, itu dia. Ada yang bergurau mengatakan road to 3,000 ni. Tapi kita jangan gurau benda-benda macam inilah Kalau boleh kita tak mahu angka ini semakin lama semakin meningkat. Dan kita juga kesal dengan situasi yang berlaku ini apabila peratusan yang besar daripada satu kluster. Betul. Kluster teratai dengan penambahan sebanyak 1,511 kes. Difahamkan inilah kluster warga kerja dengan kadar jangkitan 43.8%. Yang membimbangkan sebenarnya bukan kita melihat pekerja di kilang tersebut di kluster itu, tetapi bagi mereka yang bukan tinggal di kluster bekerja tapi yang balik ke rumah. Jadi sekarang kita melihat peningkatan angka ini disebabkan mereka yang balik ke rumah dan menjangkiti ahli keluarga dan seluruh masyarakat di situ. Jadi ini yang menjadi kerisauan, dan pada ketika ini kita faham KKM menghantar segala keperluan, segala warga kerja untuk
membuat saringan secara besar-besaran di kawasan tersebut. Ya, betul dia. Yalah, banyak pertikaian tentang perkara ini, kenapa tidak diperketatkan PKP di kawasan itu dan sebagainya. Kita nantikan perkembangan terkini. Apapun kita yang melihat perangkaan atau angka statistik ini, harapnya ambil iktibar dan juga terus menjaga SOP dan juga kawalan kendiri kita. Jangan kita abaikan, walaupun kita tak apa, kluster teratai itu bukan berada di tempat saya. Kita tak tahu bila dalam keadaan yang membolehkan kita bergerak ni, walaupun terhad, masih lagi ada yang bergerak. Kan? Ini menjadi peringatan, kan ada kluster-kluster di tempat kerja dan sebagainya. Mungkin kita pernah wawarkanlah kalau kita terbiasa dengan rakan sebelah kita seperti ini. Jadi mungkin kita dah kurang sikit nak menjaga SOP, kurang nak fikir nak sanitize tangan, nak pakai pelitup muka. Jadi tolonglah, semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua. Walaupun bekerja, kita jaga segala yang perlu kita lakukan. Betul. Satu lagi peringatan kepada mereka yang tak ada keperluan, janganlah keluar rumah. Dan satu lagi, kita yang berada di kawasan zon hijau tu, alhamdulillah zon hijau, tapi kita janganlah tukarkan ia menjadi warna jika seterusnya merah. Dan kalau anda berada di zon hijau tu, janganlah kita bergerak ke mana-mana di kawasan yang mana mungkin boleh menyebarkan lagi penularan wabak ini. Khususnya untuk anda mungkin nak balik kampung ke apa, mungkin lepas PKPB dah mungkin merancang balik kampung, elakkanlah ya. Okey, baik, kita nak lihat apa yang dipaparkan di harian Metro di muka depannya, bercerita berkenaan dengan Dekad Dua Wira, ianya telah dikongsikan oleh Eli tadi, dan kita terus saja nak membuka di muka surat 6 dan juga 7, ianya berkisarkan tentang fenomena yang berlaku sekarang ini, iaitu keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Met Malaysia memberi amaran cuaca tahap jingga. Perkongsiannya saya nak buka di muka surat 6 dan juga 7 ya. Negeri-negeri di pantai timur, kita tahu bahawa di negeri-negeri di sana ianya telah pun berlaku banjir di sana dan ianya di peringkat jingga sekarang ini, dan amaran itu telah pun dikeluarkan daripada Met Malaysia. Dan antara kawasan yang terjejas di Kelantan adalah di Kota Baru, Machang, Pasir Putih, Bacok dan Kuala Kerai di Kelantan. Ianya termasuk di Terengganu, Kuantan, Pahang. Dan di negeri-negeri lain pun turut dibawakan ataupun memberikan satu keputusan di mana akan berlakunya banjir. Contohnya di Perak dan juga di bahagian-bahagian di Kelantan juga. Di Perak iaitu di Hulu Perak, Kuala Kangsar dan juga di Kuala Kinta. Dan di Kedah pun sama juga ya, dan ianya memberikan kita apa kata orang tu, macam peringatan supaya kita ni lebih berwaspada. Sebab apa? Sebab kita lihat peralihan angin ini tidak menentu, mungkinlah terkena di kawasan kita. Kalau semalam, kalau anda melihat Malaysia hari ini, saya bersama dengan pegawai bomba untuk mengikuti tentang perkembangan banjir. Kali ini kita nak lihat perkembangan banjir di Negeri Sembilan. Difahamkan di Negeri Sembilan sebenarnya tidak ada berlaku banjir yang teruk, tapi kita nak tahu juga situasi semasa di sana. Jadi terus saja saya nak bersama dengan PG KB2 Ahmad Mukhlis Mokhtar, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik tuan, berdasarkan apa yang saya baca dalam bacaan saya mengatakan bahawa di Negeri Sembilan tidak ada lagi kawasan yang mungkin terjejas akibat banjir ini. Tetapi mungkin kita nak tahu situasi semasa keadaan di sana tuan. Okey, untuk di Negeri Sembilan kita kebanyakan adalah banjir kilat lah, yang tak mengambil masa yang lama. Tapi untuk bermula November ataupun bermula monsun timur laut, kita dapat melihat peningkatan panggilan bencana banjir. Kalau ikut dari keseluruhan daripada bulan 1, 57, tapi bulan November saja kita lihat panggilan 19 panggilan yang kita terima untuk penyelamatan semasa banjir lah. So, jadi kita tengok kat situ hampir 40%, 40 ke 50% panggilan banjir berlaku pada bermula daripada November ni. Untuk persiapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan, kita memang dah bersedia dan kita pun sentiasa melaksanakan ujian-ujian untuk peralatan untuk kita menyelamat mangsa banjir lah. Dan itulah dia, kalau kita lihat keadaan di Negeri Sembilan sekarang ini terkawal, cuma ada panggilan-panggilan berkenaan dengan banjir kilat saja. Dan di Negeri Sembilan juga tiada lagi pusat pembinaan sementara yang ditempatkan bagi masa-masa yang terjejas akibat banjir ni tuan ya?
sudah ditutup semuanya. Ya, sudah ditutup. Okey. Semuanya. Okey, baik. Kita tahu anggota bomba dan juga penyelamat sekarang ini tugasannya kalau sebelum ini memadam kebakaran, banjir dan sebagainya. Sekarang ini satu lagi task force yang diberikan iaitu untuk kita mengelakkan penularan COVID-19 yang berlaku di kawasan-kawasan banjir. Bagaimana Tuan melihat perkara ini? Okay, ini pada pandangan saya adalah satu cabaran yang barulah kepada tugas dan tanggungjawab kita di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ialah kita sambil kita menyelamat, kita perlu juga mematuhi SOP untuk mengelakkan penularan wabak ini. Jadi untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan, untuk kita telah pun memberitahu kepada ataupun kita dah mentaklimatkanlah kepada semua kita punya pegawai dan tentang bagaimana cara untuk kita melaksanakan penyelamatan semasa banjir ni. Kalau kita tengok banjir, kita kena buat penjarakan sosial di kita punya bot, kita pun dah buat marking dan kita pun dah provide semua pegawai kita dengan PPE lah, iaitu face mask dan glove. Untuk mereka melaksanakan tugas. Itu antara tindakan jabatan untuk mengelak penularan wabak COVID ni. Jadi bagaimana dari segi peringkat disinfeksi di kawasan-kawasan yang terlibat dengan COVID-19 ini bagi pihak Jabatan Bomba Penyelamat di Negeri Sembilan, Tuan? Okey, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan memang sentiasa aktif lah. Kalau kita lihat, kita sentiasa membantu Kementerian Kesihatan atau Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dalam operasi sanitasi, terutamanya di kawasan-kawasan yang kluster ni. Yang kita lihat di Negeri Sembilan, kluster yang besar adalah di kawasan Senawang lah. Kawasan Senawang di mana kilang-kilangnya kita memang menghantar pasukan kita untuk membuat sanitasi. Tapi untuk kita punya di Negeri Sembilan ni berdasarkan maklumat daripada kawal kesihatan dalam kawalan lah, terkawal lah. So, jadi tiada kepusaran di Negeri Sembilan. Tuan, kita sekarang ini berhadapan dengan COVID-19 dan rakyat Malaysia sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada frontliner barisan hadapan yang bersama-sama membantu kami untuk mengekang penularan COVID-19 ini. Bagaimana Tuan melihat anak-anak buah Tuan sekarang ini? Sebab kita baca dari media sosial dan sebagainya, kita lihat ada yang, contohnya pihak KKM sendiri, frontliner mereka ada yang keletihan. Bagi pandangan Tuan sendiri, bagaimana melihat anak-anak buah Tuan sekarang ini untuk berhadapan situasi sekarang ini yang semakin lama kita lihat semakin meningkat, khususnya di Negeri Sembilan juga, Tuan? Okey, untuk Negeri Sembilan, pandangan saya memang tugas untuk dan tanggungjawab setiap pegawai kita tu bertambahlah, kita lihat kan. Tapi seperti jabatan lain kita, sebenarnya Jabatan Bomba ni kita dilatih untuk sentiasa bersiap sedia dan sentiasa bertugas. Memang tugas dan tanggungjawab pegawai bomba ni berat. Memang dah dilatih daripada dulu. So, jadi setakat ni saya belum lagi mendapat maklumat daripada pegawai-pegawai saya mana ada yang orang kata keletihan yang melampau lah. Namun begitu kami sentiasa beri semangat, kita bagilah motivasi kepada pegawai kita untuk sentiasa melaksanakan yang terbaik. Membantu setiap jabatan macam COVID ni, kita membantu Jabatan Kesihatan untuk memastikan penularannya disekat. Ya, baik. Syabas saya ucapkan kepada pegawai bomba dan juga penyelamat di Negeri Sembilan, bukan saja di Negeri Sembilan, malahan di seluruh Malaysia sebenarnya yang berjaga bukan sahaja mereka yang terlibat akibat banjir ini, tetapi juga untuk mengelakkan penularan COVID-19 berlaku di tempat Tuan. Baik, terima kasih Tuan di atas maklumat itu tadi. Baik, terima kasih. Ya. Pembicaraan awal ataupun perbincangan awal tadi menjurus kepada situasi semasa banjir di Negeri Sembilan, tapi disebabkan keadaan banjir di Negeri Sembilan sudah pun terkawal, kita masukkan sedikit elemen COVID-19 yang berlaku di sana. Baik, terima kasih. Itu dia PJKB 2 Ahmad Mukhlis Mokhtar, Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan. Kita ingin berhenti berehat, sekembalinya nanti banyak lagi pengisian yang menarik khas untuk anda semua. Banyak perbincangan menarik, antaranya kita nak berbincang berkenaan dengan Ops Benteng sebentar lagi. Segalanya dalam Malaysia hari ini.
Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dan sebentar lagi kita akan bicara tentang National Task Force dalam memperkasihkan sempadan negara mengekang juga dalam inisiatif untuk mengekang penularan COVID-19 antara negara ini. Dan sebelum kita bersama dengan tamu di studio yang akan ditemu oleh Sofia, kami ingin kongsikan ini antara laporan yang dibawakan oleh dua wartawan kami. Yang pertama sekali ialah tentang pasukan Gerakan Udara PDRM yang membuat tinjauan dari udara yang menggelarkan diri mereka sebagai Eyes in the Sky. Jadi bagaimana operasi dijalankan? Saksikan bingkisan disediakan. Op Benteng, usaha menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin atau parti daripada memasuki sempadan Malaysia. Kru MHI berkesempatan melakukan tinjauan udara dengan menyertai pasukan Gerakan Udara PGU, Polis Diraja Malaysia PDRM di perairan negara. Operasi ini diketuai Senior Assistant Commissioner Nur Syamad Jani, Timbalan Komander Operasi PGU dan disertai 3 anggota lain. Untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar, taklimat keselamatan disampaikan kepada semua yang terlibat sebelum memulakan penerbangan. Kawasan tinjauan bermula dari Pelabuhan Klang hingga ke Kuala Selangor dan melalui beberapa buah pulau kecil seperti Pulau Angsa. Selain itu, kami juga mengelilingi kapal-kapal besar untuk memastikan tiada bot-bot kecil yang menyelundup parti berlindung daripada dikesan pihak berkuasa. Lokasi pemantauan sekarang ini di kawasan Kuala Selangor dan saya berada lebih kurang 500 kaki dari paras laut. Lokasi ini dipercayai menjadi laluan kebiasaan ataupun lorong-lorong tikus pendatang asing tanpa izin untuk memasuki sempadan negara secara tidak sah. PGU ini adalah elemen sokongan Eyes of the Sky yang mana sekiranya berlaku sesuatu sighting atau penglihatan daripada udara, kita akan bertindak awal dengan menuju kepada bot-bot parti yang kita syaki, kita kesan, dan kita terus menghubungi agensi-agensi yang berada di laut, contohnya atau Navy,
Marine ataupun FMM yang ada kapal sedang berlayar di kawasan-kawasan operasi supaya mengambil tindakan yang drastik atau tindakan awal melakukan pencegahan dengan memberikan seberapa banyak maklumat tentang kedudukan parti untuk tindakan segera diambil. Menurut SSC Nur Syam, walaupun menjalankan tugas memantau dari ruang udara, mereka juga tidak lari daripada berhadapan dengan pelbagai risiko dan cabaran. Macam kita lihat pada hari ini, cuaca yang tidak begitu menentu. Kadang-kala hujan yang tidak menentu, yang mana penugasan kita sebagai penguatkuasa daripada udara terpaksa dilaksanakan juga untuk memastikan bahawa rantaian COVID ini dapat diuraikan dengan secepat mungkin. Walau bagaimanapun, aspek-aspek keselamatan kita tidak ketepikan. Yang mana walaupun cuaca yang tidak begitu mengizinkan, kita cuba membuat pemantauan sebaik yang mungkin supaya ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu juga cabaran-cabaran yang kita khuatir, contohnya sekiranya parti membawa senjata-senjata api yang mungkin akan lebih kepada udara, kita terdedah dengan aktiviti-aktiviti ataupun penggunaan senjata-senjata yang kita tak duga. So kita terpaksa mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih drastik supaya tidak ada berlaku kejadian yang tidak ingini ketika kita buat penerbangan daripada udara. Menurut SSC Nur Syam lagi, informasi daripada masyarakat umum mengenai aktiviti kemasukan parti ke negara ini amat diperlukan. Dengan sokongan ini, diharap dapat membantu penguatkuasa menjalankan op benteng dengan jayanya dan sekaligus dapat menyekat penularan wabak COVID-19. Okey, itu sistem sokongan dari udara membuat tinjauan, dan sekarang kita nak masuk tentang ringkisan berkaitan dengan tinjauan keselamatan atau aktiviti menjaga keselamatan di perairan pula bersama dengan 3 agensi. Rakan wartawan Hidayah ada perkongsiannya, saksikan. National Task Force atau lebih dikenali sebagai NTF. Penubuhan NTF diterajui oleh Angkatan Tentera Malaysia, ATM, yang turut berkolaborasi bersama Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan agensi-agensi lain sejak Mei lalu. Operasi di perairan Selangor ini diketuai Timbalan Penguasa Polis DSP Hazri Zakaria sebagai Ketua Gugus Tugas Sektor 5 Perairan Selangor. Ia meliputi perairan dari Pelabuhan Kelang hingga ke Kuala Selangor dengan pelibatan hampir 85 anggota setiap kali pemantauan dilaksanakan. Penugasan op benteng ini adalah ekoran daripada penularan COVID. Jadi kita menyekat sebarang kemasukan pendatang tanpa izin daripada negara jiran masuk ke perairan kita dan ke negara kita. Pertama sekali kegiatan bersindiket di mana kemasukan parti-parti ini dilakukan oleh sindiket tertentu, dan ada juga daripada aktiviti kemasukan parti ini dilakukan oleh bot nelayan tempatan kita sendiri. NTF ditubuhkan bagi memastikan operasi bersepadu seperti ini dilaksanakan dengan berjaya di samping penggunaan aset yang lebih berkesan dalam setiap masa. Rutin untuk pemantauan operasi pada setiap hari, kita melaksanakan atur gerak kapal-kapal dan bot pemintas yang mana melibatkan pendatang tanpa izin dan sarah laku jenayah di laut lah. Sekarang saya berada di dalam bot Royal PC32 di mana bot ini merupakan antara salah satu bot yang turut membuat pantauan op benteng bersama dengan agensi-agensi keselamatan yang lain. Mereka semua masih lagi berdedikasi yang menjalankan tanggungjawab memastikan sempadan perairan negara selamat dan tidak dibolosi oleh pendatang tanpa izin. Sehingga kini, sebanyak 77 bot pendatang tanpa izin telah berjaya dikesan di sekitar perairan Selangor. Selain itu, kapal KD Gagah Samudra menjadi antara aset induk dalam op perairan Kuala Selangor yang mampu bergerak lebih jauh berbanding aset pemantauan yang lain. Kapal ni kita ada dalam 72 anggota yang mana
anggota tetapnya adalah 45 orang bersama 9 pegawai dan memang mereka diperjawabkan di kapal dan mereka akan sentiasa bergerak dengan kapal. Jangka masa pengoperasian adalah lebih kurang 14 hingga 21 hari yang mana kita akan diberi sektor-sektor tertentu untuk melaksanakan pengoperasian dan pemantauan sehinggalah tamat tempoh masa yang diberikan. Sejak Opbenting dilaksanakan, 500 titik panas yang menjadi laluan pendatang tanpa izin atau parti telah berjaya dikenal pasti. Tidak hanya bergantung pada sistem radar, maklumat yang disalurkan masyarakat tempatan, khususnya nelayan, turut membantu dalam operasi pemantauan. Peringkat permulaan memang terdapat banyak pencerobohan dan juga bot-bot nelayan asing yang cuba menceroboh masuk dan juga terdapat pendaratan-pendaratan di sana sini. Tapi dengan kehadiran unsur-unsur TLDM dan juga EPMM, PDRM, kebanyakan aktiviti pendaratan ataupun kehadiran bot-bot nelayan asing ini telah berkurang dengan banyak dan kita juga telah berada di laut sepanjang 24/7. Iaitu kita sentiasa berada dan sentiasa memantau segala pergerakan. Jadi saya meniru pada seluruh masyarakat perairan yang menggunakan perairan Malaysia, terutamanya bot nelayan tempatan ini untuk bekerjasama dengan penguatkuasa kita bersama-sama mengekang kemasukan pendatang tanpa izin dengan memberi maklumat kepada penguatkuasa supaya kita lebih bertindak bagi mengekang aktiviti penyalahan ini. Usaha dan penat lelah pasukan ini amat dihargai dalam mengekang kemasukan pendatang tanpa izin ke Malaysia dan kita bebas daripada wabak COVID-19. Baik, itulah tadi sedikit gambaran berkenaan penguatkuasaan pelbagai agensi untuk menggerakkan lagi National Task Force yang kini memegang begitu tanggungjawab yang cukup besar untuk melindungi negara kita daripada segi daripada kemasukan parti yang membawa sama ada jenayah rentas negara ataupun perkara seperti COVID-19 dan sebagainya. Dan bersama saya hari ini, Lieutenant General Datuk Muhammad bin Abdul Rahman, Panglima Medan Barat, Tentera Darat dan juga Komisioner Polis Datuk Seri Abdul Rahim bin Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melihat sedikit sangat gambaran kan Datuk Seri. Ini antara usaha yang cukup besar dan melihat ini sebagai salah satu cara untuk memastikan keselamatan rakyat kita dalam negara kita. Mungkin boleh kongsikan secara ringkas mengenai National Task Force khususnya bagi Land Component Command Barat ataupun LCC Barat dan juga Opbenting, Datuk. Apakah sebenarnya yang menjadi kepentingan dan juga pengkhususan bagi agensi ini? Okey, terima kasih Cik Sofia. Yang pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada TV3 khususnya Malaysia hari ini kerana menjemput kami berdua ke program pada pagi ini. Dan saya bagi pihak Angkatan Tentera Malaysia juga ingin mengucapkan takziah kepada Polis Diraja Malaysia dan khususnya kepada keluarga mendiang Korporal Baharudin bin Ramli baru-baru ini. Jadi kita kehilangan seorang wira negara lah. Betul. Berkenaan dengan National Task Force ni pula, ianya adalah bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin melalui sempadan negara kita dan seterusnya menghalang berlakunya penularan wabak COVID-19. Jadi Angkatan Tentera Malaysia ni telah dilantik sebagai agensi peneraju ataupun lead agensi. Dalam National Task Force ni kita ada 10 agensi yang lain iaitu PDRM dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang lain. Jadi Malaysia ni kita dibagikan kepada 2 wilayah iaitu wilayah timur merangkumi negeri Sabah dan Sarawak dan wilayah barat iaitu Semenanjung Malaysia. Jadi National Task Force ni distrukturkan untuk mengawal 2 wilayah ni. Jadi setiap di bawah National Task Force ni dia ada komponen-komponennya iaitu komponen di sebelah barat dan juga sebelah timur. Untuk setiap wilayah ni dia ada komponen daratan, komponen laut iaitu komponen maritim dan juga komponen
udara. Ya. Dan kami Markas Medan Barat lah, panggil saya sebagai komander, Panglima Medan Barat Tentera Darat dilantik sebagai komander kepada Land Component Command. Jadi untuk operasi benteng ni pula, operasi benteng ni kita buat secara bersepadu ya, untuk mengembelingkan sumber manusia, aset-aset dan juga maklumat perisikan semua agensi-agensi yang terlibat tadi dalam Land Component Command Barat. Penyelarasan ini dilihat sangat-sangat efektif, terutamanya dalam aspek perkongsian maklumat, maklumat perisikan ya, dan juga koordinasi kawasan-kawasan rondaan dan juga pengurusan dalam penahanan parti. Jadi kita buat secara berpusat. Jadi dengan itu maknanya lebih efektif, dan misi Op Benteng ni adalah untuk memperkukuhkan kawalan sempadan negara dari kemasukan pendatang asing tanpa izin bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ni tadi. Ya. Konsepnya yang disebut konsep tadi, konsepnya adalah berteraskan kepada atau gerak angkatan yang bersepadu, berteraskan kepada kaedah 6P. 6P iaitu pencegahan ataupun deter, pengesanan ataupun detect, penghindaran iaitu deny, pelencongan ataupun detour, penahanan detain dan juga pengusiran ataupun deport lah. Jadi kita mengadakan sekatan jalan raya, rondaan-rondaan secara berkereta, bermotosikal, secara berjalan kaki. Kita juga adakan pos-pos pemerhati dan juga pos-pos pendengaran, dan kita sediakan quick reaction force. Dalam pada itu kita juga ada komponen intelligence, surveillance dan juga reconnaissance. Gitulah sedikit sebanyak berkenaan dengan National Task Force dan juga Op Benteng dan seterusnya Land Component Command Barat ni tadi. Baik, Datuk. Terima kasih. Datuk Sri, kita melihat gabungan ke-19, kesemua 19 agensi yang seterusnya begitu cantik. Kita melihat satu kesinambungan yang cukup baik sekali untuk memastikan keselamatan kita sebagai rakyat. Jadi daripada segi aset Angkatan Tentera Malaysia dan juga PDRM, Datuk Sri, apakah yang digunakan pada ketika ini, dan mungkin sedikit sebanyak perancangan untuk masa hadapan? Kita difahamkan segala perancangan untuk memastikan keselamatan border ataupun sempadan ini perlu berubah dari masa ke semasa. Datuk Sri. Kalau kita lihat sempadan negara kita ni adalah luasnya. Betul. Sempadan udaranya, sempadan daratnya dan sempadan maritimnya. Jadi setiap agensi-agensi ini sebenarnya telah dibekalkan oleh kerajaan dengan aset-aset yang dikira mencukupi. Walau bagaimanapun, untuk mengawal keseluruhan kawasan di seluruh Malaysia ini adalah satu perkara yang orang kata sukar. Kalau tanpanya bantuan aset-aset yang patutnya kita perlukan. Jadi kalau berdasarkan aset-aset yang sedia ada, memang kita tidak mampu untuk bergerak dengan lebih efektif. Jadi melalui Op Benteng ini, kita telah meminta pada kerajaan dan memang telah diluluskan oleh kerajaan untuk kita bekalkan aset-aset, terutamanya kenderaan-kenderaan kita yang guna untuk kita meronda dan sebagainya. Kita juga telah dibekalkan dengan unit drone, UAV, dan saya rasa inilah perkara-perkara yang perlu kita yang perlu kita tekankan supaya tidak ada orang mengatakan bahawa sempadan kita ni bolos. Misalnya di kawasan Sabah, untuk mengawal daripada Kodat sampai ke Tawau, jarak lebih kurang dalam 1,400 kilometer. Bukan satu perkara yang mudah. Ya. That's why. Itulah sebabnya apabila NTF ini ditubuhkan, NTF memperjuangkan kehendak ataupun apa yang diperlukan oleh agensi-agensi untuk bertindak supaya kita dapat mengawal dengan sebaik mungkin sempadan udara
maritim dan juga sempadan darat kita. Baik, Datuk Seri. Baik, Datuk, kita melihat kan risiko yang dihadapi oleh pegawai dan semua anggota yang terlibat dalam op benting ini. Dan kita pada masa yang sama melawan musuh yang tak boleh dilihat. Dia risikonya cukup besar daripada segi segala aspek dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan dari segi op benting, penguatkuasaannya, menjalankan tugas dan sebagainya dari siang ke malam 24 jam. Apakah sebenarnya risiko yang dihadapi oleh anggota ini? Okey, risiko yang dihadapi oleh anggota-anggota yang bertugas di lapangan, yang pertama sekali mereka ni terdedah kepada wabak COVID-19 lah sekarang ni kan, dan juga penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Baik. Memetik kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri pada 6 Oktober yang lepas dalam perutusan khas beliau secara spesifik menyatakan bahawa penularan luar jangka di Sabah dan juga Kedah ni adalah berpunca daripada kemasukan pendatang asing tanpa izin dan interaksi bersama-sama dengan mereka ini di penjara dan juga di depo-depo tahanan. Jadi kita sebagai agensi penguatkuasa di Barisan Hadapan memang kita terdedah dengan wabak COVID-19 ini. Jadi sekiranya tidak ada preventive measure ataupun langkah-langkah pencegahan yang kita laksanakan di sempadan, jadi ini akan melemahkan benteng pertahanan kita. Sebab apa? Kalau salah seorang daripada kita, daripada anggota penguatkuasa ini yang terkena dengan COVID-19, maka satu kelompok kumpulan dia tu akan dikuarantinkan. Mereka ni akan jadi PUS dan sebagainya. Jadi sekumpulan ini akan akan dikeluarkan daripada penugasan dan diganti dengan orang lain. Jadi kalau itu seorang, kalau beberapa ramai lagi yang terkena dengan COVID-19 ini, maka lumpuhlah kita punya pertahanan negara, pertahanan benteng di sempadan ni ya. Jadi dengan itu kita setiap tangkapan parti dan sebagainya, kita laksanakan operasi dan sebagainya mengikut SOP yang telah kita tetapkan, yang telah kita keluarkan. Jadi ianya bertujuan untuk penyelarasan prosedur tetap, pelaksanaan penahanan parti dan pengurusan parti bagi semua agensi-agensi yang melaksanakan operasi. Dalam pada itu juga yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan mendiang Korporal Baharudin tadi, itu adalah salah satu lagi risiko yang kita hadapi. Kita berdepan bukan saja dengan parti, tapi kita juga mungkin akan berdepan dengan penyeludup-penyeludup dan juga penjenayah-penjenayah. Jadi ini membimbangkan. Dan ini ternyata bahawa salah seorang daripada anggota kita telah pun terkorban dalam kita menjaga sempadan negara kita daripada dibolos. Jadi tindakan-tindakan yang lebih agresif ini sebagaimana yang berlaku itu membabitkan penggunaan senjata api. Jadi kita tak boleh ambil ringan lah. Kita tak boleh ambil ringan dan kita perlu tangani perkara ini dengan lebih serius dan juga kita akan ambil langkah-langkah yang lebih efektif Datuk ya. Namun saya suka tegaskan di sini bahawa kita sebagai pasukan keselamatan kita mempunyai rules of engagement dan juga standard operating procedure kita yang tersendiri bagi menangani situasi ini. Jadi semestinya keselamatan nyawa ini menjadi satu keutamaan kepada kita, namun kita akan tetap tidak goyah, kita akan meneguhkan pendirian kita untuk terus melaksanakan tugas kita di sempadan negara. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Datuk, kita melihat usaha kita dalam membendung parti pendatang asing tanpa izin ini adalah satu usaha yang cukup lama sejak bertahun-tahun. Dan pada tahun ini, adakah Datuk melihat ini satu perkara yang masih teruk dikatakan, melihat angka yang masih tinggi, masih 4 angka kedatangan parti dan sebagainya, dan mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak laluan tikus ataupun hotspot yang biasanya menjadi kegemaran parti ini, Datuk? Okey, isu parti ni saya rasa isu global lah, bukan isu negara kita saja, tapi isu kepada negara-negara yang membangun dan juga negara-negara maju. Umpamanya macam di Amerika sendiri kan, ada push dan pull factor di sini. Push factor ni faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya pergerakan rakyat satu negara ke negara yang lain.
Umpamanya peluang-peluang ekonomi, peluang-peluang pekerjaan, kestabilan negara tu, keamanan negara tu. Jadi itu push factor. Jadi pull factor pula sama juga, maknanya keamanan negara kita, peluang-peluang ekonomi yang terbuka luas. Jadi ini yang boleh yang membuatkan rakyat ataupun rakyat asing ni datang ke negara-negara tersebut ataupun negara kita khususnya. Jadi hal ini menyumbanglah kepada pergerakan parti ni. Jadi berkenaan dengan hotspot pula, kita sebagaimana Datuk Seri Rahim sebut tadi, sempadan negara kita ni luas, panjang. Ya. Di sempadan utara kita antara Malaysia, semenanjung Malaysia dengan Thailand pun sepanjang 686 km. Jadi sempadan perairan kita 1,600 lebih. 1,646 tak silap saya. Kemudian sempadan pantai barat ni dalam 829 km. Jadi besar dan panjang. Nak jaga semua sekali ni memang sukar. Jadi antara hotspotnya macam di utara tu, di laluan tikus di sempadan daratan negara banyaklah, bukan semuanya yang kita pagarkan. Jadi ada banyak laluan ataupun lorong tikus ni. Ini adalah kawasan-kawasan hotspotnya. Macam perairan ni dia melalui perairan di pantai barat, melalui Thailand, melalui Langkawi sehinggalah ke Kedah dan kawasan pantai barat ni banyaknya orang kata apa, daripada Indonesia ni, pantai timur Indonesia dari Tanjung Balai, Tanjung Balai di bahagian tengah hinggalah ke Pulau Karimun di bahagian selatan Sumatera. Kawasan pendaratan di sebelah kita ni pula membawa daripada Bagan Datuk di utara sehinggalah ke Tanjung Piai di Johor. Itu kawasan-kawasan dia. Tapi banyaknya berlaku di Sabak Bernam dan juga di kawasan Sepang. Sebabnya kawasan ni kawasan yang terpencil, tapi ada jati-jati persendirian yang mana memberi kelebihan kepada sindiket-sindiket yang nak bawa parti ni. Di kawasan selatan pula, maknanya di kawasan, kebanyakannya di kawasan tenggara Johor. Mereka, parti-parti ini datang daripada Pulau Bintan dan juga Pulau Batam, dan kawasan pendaratannya tertumpu kepada Kampung Punggai sehinggalah ke Sedeli di daerah Kota Tinggi Johor. Ini kawasan-kawasan yang menjadi hotspot ataupun kawasan utama pendaratan parti daripada luar negara. Baik, Datuk. Ya. Datuk Seri, kita melihat kan, mungkin tadi disebutkan tadi jadi tempatan dan sebagainya. Adakah kita melihat modus operandi sindiket penyeludupan ini adalah menggunakan rakyat tempatan? Adakah ini antara yang dapat dikesan oleh PDRM sendiri? Okey. Sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk tadi tentang geografi negara kita ni, sukar, yang menyebabkan kita sukar untuk mengawalnya. Walau bagaimanapun, apa yang aset yang kita ada dan keanggotaan kita ada, insya-Allah kita mencukupi untuk menjaganya. Dan kalau kita lihat bahawa Malaysia ni dari segi kedudukan ekonomi yang kukuh dan berkembang pesat ni, yang menyebabkan kita merupakan destinasi untuk perdagangan orang dan penghidupan imigran yang ideal, ya. Atas faktor ini, ramai warga negara asing yang berhijrah ke Malaysia bagi mencari rezeki yang halal dan kehidupan yang lebih baik. Kalau kita lihat untuk tahun ini saja, kita telah, pelbagai agensi telah membuat tangkapan seramai 8,724 orang. Wow. Parti, ya. Dan kalau melihat dari segi tekong ataupun mereka yang dikatakan orang yang baru masuk parti ini ke Malaysia, kita buat tangkapan tahun ini 798 orang. Dan kita ada yang kita tuduh di mahkamah ataupun kita tangkap mereka di bawah akta yang khas yang dinamakan SOSMA. Jadi kalau kita lihat siapakah mereka ini? Adakah mereka ini orang tempatan ataupun datang daripada negara-negara lain? Untuk di Malaysia ini kita ada dua kategori, iaitu tempatan dan juga asing. Mereka ini bekerjasama antara satu sama lain. Tetapi yang asing ni, warga negara asing ni, ialah mereka yang telah lama berada di sini.
orang Bangladeshi ataupun Indonesia dan juga Thailand dan sebagainya, termasuk juga Rohingya. Mereka ni yang bukan membantu, yang merancang membawa warga negara mereka masing-masing ke Malaysia dan dibantu oleh warga negara tempatan. Ada juga sindiket yang tempatan dan juga yang bersifat sebegini. Dan kalau kita lihat hasil daripada tangkapan-tangkapan ini menunjukkan bahawa perancangan-perancangan ini dibuat kerana mereka mendapat hasil yang lumayan daripada aktiviti ini. Itulah sebabnya kita lihat bahawa isu ini akan berpanjangan disebabkan oleh keadaan negara kita yang begitu menarik minat orang asing untuk datang. Apakah sebenarnya banyak cabaran yang perlu dihadapi daripada segi geografinya, segi modus operandi yang sentiasa berubah bagi mereka untuk memasuk parti sebagainya. Adakah terdapatnya perubahan strategi dari masa ke semasa yang perlu diperlihatkan oleh National Task Force ini sendiri? Betul. Dari segi National Task Force ini, saya melihat macam inilah. Kita banyak agensi-agensi yang terlibat dulunya. Dan tidak kita tidak tidak ada kerjasama antara kita satu sama lain. Tetapi pewujudan National Task Force ini telah menyebabkan kita agensi-agensi ini bergabung di bawah satu payung. Dan kita sharing of intelligence dan juga kita membuat operasi-operasi bersepadu, dan ini menyebabkan saya rasa jumlah tangkapan kita ini meningkat. Kalau sebelum ini saya rasa jumlah ini tidak sebegini. Tapi hasil daripada kerjasama inilah saya rasa satu inisiatif yang terbaik yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan negara kita mengekang kemasukan pendatang tanpa izin ini untuk utamanya untuk membawa penyakit COVID-19 ke negara kita. Kalau boleh saya tanyakan banyak lagi soalan sebenarnya, tapi tinggal 2 minit saja lagi. Mungkin Datuk kongsikan sedikit sebanyak harapan ataupun khususnya bagi LCC Barat sendiri untuk kekal memperkasakan keselamatan negara kita dan memperjuangkan kedaulatan negara. Okey, yang pertama sekali, tanggungjawab untuk mempertahankan negara ni bukan sahaja digalas oleh pasukan-pasukan keselamatan semata-mata, tapi semua rakyat Malaysia ni adalah bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara kita. Mereka boleh jadi mata dan telinga kepada pasukan-pasukan keselamatan. Apabila ada nampak perkara-perkara yang orang kata apa, yang disyaki, boleh dilaporkan kepada pasukan-pasukan keselamatan umpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, janganlah pula kita jadi tekong, kita jadi pengkhianat negara. Betul. Dengan mengaturkan pergerakan parti ke negara kita ataupun pergerakan parti daripada negara kita keluar. Dahlah kita tak bantu untuk jaga keselamatan, kita pula jadi tekong. Jadi jadi penyenayah. Jadi itu yang kedua. Yang seterusnya berkenaan dengan rancangan jangka panjang ni, saya berharap supaya kerajaan terus menyokong kita pasukan keselamatan untuk memberikan peruntukan-peruntukan bagi kita melaksanakan tugas kita dengan lebih berkesan. Sebab kita tahu bahawa teknologi ini membantu kita. Tadi aset-aset yang kita perlulah mempunyai teknologi supaya kita dapat jaga kawasan sempadan negara yang begitu panjang, yang begitu luas. Dan akhir kata, kita daripada Land Component Command berikrar untuk terus melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin bagi memerangi pencerobohan pendatang asing tanpa izin, dan seterusnya kita terus komited untuk menjaga perbatasan negara kita di sempadan daratan semenanjung Malaysia. Terima kasih, Sofia. Terima kasih. Akhir sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada semua dalam National Task Force sendiri kerana memberikan 100% untuk memperjuangkan keselamatan kita. Dan kita doakan agar kesejahteraan dan keselamatan setiap anggota National Task Force ini terjaga sampai ke bila. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada Lieutenant General Datuk Muhammad bin Abdul Rahman, Panglima Medan Barat Tentera Darat, dan juga Komisioner Polis Datuk Seri Abdul Rahim bin Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, kerana meluangkan masa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, semoga tadi memberikan sedikit sebanyak gambaran bagaimana National Task Force ini cukup memberikan impak yang sangat besar untuk menjaga keselamatan kita dari hari ke hari. Bagi perkongsian seterusnya, kita akan meninjau pula perkongsian seorang frontliner bersama dengan rakan setugas saya, Fazli. Silakan, Fazli.
Okey, baik, terima kasih Sofia ya bercerita berkenaan dengan NTF ya, National Task Force ya. Okey, hari ini kita nak meraihkan petugas barisan hadapan yang menganggotai frontliner ini ya. Mereka ini terdiri daripada golongan yang termasuk juga dalam agensi NTF ini ya, antaranya daripada pihak ATM, PDRM dan juga pihak APMM. Tetapi sekarang ini saya nak bersama dengan salah seorang daripada pegawai wanita ini. Apa yang menariknya saya nak kongsikan, pegawai wanita ini berada di atas kapal bersama-sama dengan 89 yang lain. Dan beliau salah seorang daripada 2 wanita sahaja yang berada di atas kapal tersebut. Jadi saya nak tanyalah bagaimana agaknya membiasakan diri di kalangan lelaki-lelaki yang berada di atas kapal tersebut. Baik, saya nak bersama dengan Lieutenant Madya Nur Akmal Zulkarnain, Timbalan Pegawai Navigasi di kapal Diraja ataupun KD Gagah Samudra. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow, tengah sibuk ke tu dekat atas kapal tu? Masih bertugas di laut. Ya, masih bertugas ya. Okey, baik Puan. Menarik untuk dikongsikan dan saya percaya tak kisahlah kan sebab apa? Sebab ada orang cakap 2 wanita bersama-sama dengan 87 lelaki dah jadi kebiasaan dah. Sebab apa? Sebab sebagai seorang tentera ini mempunyai satu semangat yang luar biasa. Jadi bagaimana Puan mengadaptasi untuk membahagikan peranan antara pegawai seorang wanita ni dan juga lelaki-lelaki yang berada di atas kapal tersebut, Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sejujurnya apa yang saya boleh katakan bukan mudah untuk saya membiasakan, tapi apa yang saya pegang, apabila saya mengetahui tugas saya akan sedikit sebanyak dapat membantu saya menyelesaikan jadi di kapal. Kerana pada awalnya, semasa fasa latihan lagi, saya telah dititik beratkan untuk menentukan perbezaan gender di antara lelaki dan perempuan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan sebelum saya diperjawatkan di kapal. Jadi contohnya sekarang saya diperjawatkan di kapal Diraja Gagah Samudra. Sama lagi saya rasa apa yang perlu saya lakukan adalah sentiasa berfikiran dan bersiap sedia mental, fizikal maupun emosi dalam melaksanakan tugas dengan komited dan diamanahkan kerana saya perlu cuba untuk tidak takut mencuba benda yang baru supaya tiada benda yang mustahil untuk saya lakukan. Betul, kita harus menolak rasa malu ya, dan juga kita harus menolak rasa perbezaan gender ketika kita bertugas ini. Yang paling penting ya, tugas hakiki yang perlu kita lakukan demi untuk negara kita ya. Mungkin Puan boleh kongsikan selain daripada berada di atas kapal tersebut, nak tahu juga tentang perkembangan terkini di sana. Apakah antara operasi yang sedang dijalankan di atas kapal tersebut, Puan? Terima kasih. Seperti yang sedia maklum, kami sekarang sedang melaksanakan outbanking dan kini kami berada di perairan Kuala Selangor bagi melaksanakan pengawasan serta memastikan keselamatan negara tidak diceroboh oleh pendatang asing tanpa izin iaitu daripada Sumatera maupun Rohingya. Sama lagi, outbanking kini semakin serius bagi kami kerana untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang sedikit sebanyak menjadi gelombang disebabkan oleh kemasukan parti yang membanjiri negara kita tanpa pengesanan taraf kesihatan mereka. Ya, jadi sekarang ni tengah bertugas ya, ops benteng yang dijalankan di sana. Berbalik kepada gender ini, lelaki dan juga perempuan, ada tak antara cabaran yang dihadapi daripada pihak Puan sendiri? Contohnya di sini ada perkara-perkara yang dilakukan oleh pegawai lelaki yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai wanita ketika bertugas, Puan. Bagi saya di sini apa yang saya nampak, kami macam saya kata tadi, kami telah diterapkan tiada apa yang boleh membezakan antara kami wanita dan lelaki. Apa yang lelaki buat, kami laksanakan sebaik yang mungkin untuk menjadi satu tim ataupun pasukan untuk membantu negara. Ya, betul. Itu yang kita nak ya. Paling penting untuk kita membantu negara. Puan mungkin boleh kongsikan sekarang ni Puan berada di tempat di mana tu? Bukannya koordinat ya. Lokasi spesifik berada di mana? Kalau boleh tu kameraman Puan tu mungkin boleh kita pan ataupun kita tengok keadaan sekeliling Puan. Bagaimana keadaan situasi semasa sekarang ni Puan? Boleh tak? Boleh. Kami sekarang berada di perairan Kuala Selangor. Seperti yang saya cakap tadi, kami
bersiap sedia dalam melaksanakan pengawasan untuk membantras pendatang tanpa izin bagi memasuki perairan negara Malaysia. Sekarang kami berada di perairan Kuala Selangor. Jadi sepanjang penugasan yang diberikan dari Ops Benteng ini, Puan melihat bagaimana ops yang telah pun dijalankan dan difahamkan NTF ini telah pun dijalankan sejak dari bulan Mei tempoh hari. Bagaimana Puan melihat operasi ini? Saya rasa operasi ini memang kita patut kekalkan dan terus mempertingkatkan sebab Benteng ini seperti yang kita sedia maklum melibatkan semua aset-aset bukan sahaja PLBM, malah APMM, Polis Marine. So saya rasa benda ini perlu diteruskan untuk mengekang parti dan Rohingya daripada memasuki perairan negara kita. Betul. Saya mewakili semua yang berada di sini, ya, terutama sekali bagi pihak keluarga Puan, mengucapkan selamat bertugas, ya. Jaga diri baik-baik dekat sana. Baik Puan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita telah pun bersama dengan Lieutenant Madya Nur Akmal Zulkarnain, Timbalan Pegawai Navigasi di kapal Diraja ataupun KD Gagah Samudra. Ya. Jadi kita yang berada di daratan ini mendoakan agar mereka yang berada di lautan, khususnya untuk mereka yang berada di Ops Benteng ini, mereka yang tergolong dalam agesi-agesi NTF ini, agar mereka bersedia dalam apa sahaja situasi yang melanda mereka. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Eli Iskandar. Ini cerita yang menarik ni sebab kita difahamkan sebelum ini ada berlaku di Sabak Benam, ya. Ada ni dengar orang ketuk pintu. Tak tahulah orang ke apa ke. Jadi nak tahu apakah yang berlaku di sana, bersama dengan Eli sebentar lagi pastinya di Malaysia hari ini. Okey, bersuara dalam Malaysia hari ini. Terima kasih atas perhatian anda dan hari ini kita sedikit sebanyak meraihkan barisan hadapan kita dan kita telah pun bersembang-sembang berbicara tentang National Task Force. Dan ada satu lagi kelompok kumpulan barisan hadapan yang sedang menjalankan tugas dia, memantau dan juga mengenal pasti misteri yang melanda khususnya yang mereka yang tinggal di Sabak Bernam ini. Cerita tentang bunyi ketukan yang bukan hanya membabitkan satu keluarga tetapi beberapa, dan untuk mengetahui lebih lanjut kita nak dapatkan perkembangan ada sebarang yang ditemukan, nak bersama dengan pengurusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Batu 37 Darat Sabak Bernam Selangor, Encik Muhammad Nazri Saiman di talian video. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nazri, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, terima kasih kerana sudi berhubung dengan kami. Kita nak tahu ni tentang situasi ketuk-mengetuk ni, apa cerita ni? Okey, pasal ketuk-mengetuk ni kejadian yang tidak kami jangka lah. Pertama kali dalam, ialah kami tinggal di kampung yang aman, harmoni, keadaan yang tenang. Tiba-tiba ada kejadian ketuk-mengetuk. Yeah. Bila berlaku perkara ni, penduduk kampung risau, takut, ialah benda ketuk-mengetuk ni banyak tempat kena. Satu masa dalam setengah jam diketuk sebanyak 6 buah rumah. Okay. Di kampung saya sahaja. Taman sebelah ada 5 buah rumah. Kampung lain pun ada. Pada masa yang sama. Maknanya ia berlaku serentak? Ya, berlaku serentak. Okey. Itu pada malam pertama, Rabu malam Khamis yang lepas. Okey, dan rumah-rumah disebutkan 6 keluarga ni, adakah rumah mereka berdekatan ataupun berjauhan antara satu sama lain? Kami punya rumah berjauhan pasal kampung kan. Okey. Pasal dekat dengan kampung. Jadi setiap rumah tu dia 5 meter, ada yang jauh, ada yang berhampiran. Tapi keadaan kami rumah kampung berjauh-jauhan di antara satu sama lain. Okey. Dan apabila perkara ini berlaku, ialah antara andaianya ialah gangguan makhluk halus, misteri dan sebagainya lah. Adakah kemungkinan terdapatnya kumpulan-kumpulan geng nakal tertentu yang melakukan aktiviti ini? Kalau geng-geng nakal ni kampung saya anak-anak kecil. Bila ada anak-anak yang dewasa, remaja, dia berhijrah ke kampung. Kebanyakan kampung kami ni umur belasan tahun. 17 tahun ke bawah lah. Jadi kami tak syak mereka yang membuat.
Kalau mereka membuat, andai kata budak-budak nakal ni, kita fikir 5 kilometer, boleh pula dia buat ketuk satu tempat ke satu tempat yang lain. Itulah dia. Alami kat situ kan, kita dah jangka jarak masa tu macam mana dia ketuk tu. Saya pun buat macam contoh baraan raya lah kan. Kat kampung je 2 jam untuk selesaikan satu kampung. Ini dia boleh buat setengah jam, boleh selesaikan 5 kampung. Dalam tempoh masa yang cukup singkat. Yalah, kalau nak katakan anak-anak remaja ni tidak mustahil lah sebab mereka satu lagi nak mengkoordinasikan sebegitu rupa ya. Betul. Kalau kita nak ketuk satu, lepas tu pergi rumah ke satu rumah lagi ketuk lagi, nak buat apa, buat penat badan. Itulah dia. Kalau nak kejut sahur tu lain lah kan. Untuk Ramadan je lah. Okey, jadi apa setakat ini apa andaiannya, sebab pihak polis pun telah dimaklumkan perkara ini dan memberitahu orang awam jangan melakukan perkara-perkara yang menggusarkan masyarakat. Jadi setakat ini apa telahan yang boleh buat? Adakah betul ini makhluk gaib ke ataupun macam mana? Okey, saya dah pergi buat laporan polis di IPD Sabak Benam dan mengatakanlah perkara ini bukan entiti macam pocong ke. Dan kami hanya ketukan rumah sahaja. Semua mengalami ketukan rumah. 24 buah rumah yang kami alami di kampung saya ni semua benda yang sama. 3 kali diketuk. 3 kali diketuk tu bermaksudnya dia ada set tau. Satu ketuk 3 kali set. Jadinya ada yang kedua 3. Yang ketiga tu itu dia macam geram sikit. Dia ketuk kuat. Okey. Dia macam suruh buka kan. Maknanya setiap rumah standard sama cara ketukan dia? Ya standard sama. Tapi dia tengok nasib lah. Kadang-kadang tu dia ketuk tingkap, ketuk dinding. Tapi yang agak nasib baik, dia dengar sayup-sayup je. Tapi yang tak nasib baik, memang dia ketuk bergegar rumah tu, boleh tercabut pula pintu. Okey, sikit lagi Cik Nazri, pada masa yang sama ni sosial media digemparkan juga dengan video-video dan juga gambar-gambar lembaga-lembaga tertentu. Adakah itu juga menjadi perkongsian dalam kalangan penduduk kampung ataupun ini cerita lain? Okey, kalau situasi ini kami agak situasi lain tu dia tidak ada gangguan di sini. Okey, hello. Teruskan. Cik Nazri boleh dengar? Okey, ulang balik tadi. Tak berapa dengar, tak berapa jelas. Okey, di media sosial sekarang ini selain daripada WhatsApp yang menyebutkan tentang ketukan dan sebagainya, ada juga video dan juga gambar-gambar yang menunjukkan terakamnya lembaga-lembaga dan sebagainya. Adakah itu juga menjadi perkongsian dalam kalangan penduduk kampung susulan daripada cerita ketuk-mengetuk ni? Ya, itu yang saya nafikan di dalam laporan yang lalu. Dalam laporan tu tiada kena-mengena dengan viral-viral yang mengatakan ada pocong ke, ada langsui ke. Saya menafikan sebab benda tu tiada dialami di kampung saya. Itu sebab saya membuat laporan polis mengatakan viral itu tidak benar. Jadinya perkara ini hanya ketukan di pintu sahaja. Baiklah, baik. Kita doakan semua baik-baik saja di sana dan jaga diri masing-masing ya, Cik Nazri. Okey, sama-sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Muhammad Nazri Saiman, pengurusi Majlis Pengurusan Ekonomi Kampung Batu 37 Darat, Sabak Benam, Selangor. Dan difahamkan misteri ketukan ini dah pun mula tular di kawasan lain seperti Kuala Selangor dan sebagainya. Okey, dan harapnya dalam keadaan PKPB dan juga kawasan-kawasan yang diadakan sekatan ini, janganlah kita mengambil kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan biarkan perkara ini disiasat dengan sebaik-baiknya, betul-betulnya oleh pihak yang berwajib. Okey, kita nak berehat seketika, selepasnya bersama dengan Rookies, program Vocal Mania, semuanya di MHR seketika nanti.
yang pudar kembali bercahaya. Andai teguh takdir kita jauh terpisah berdauh jua, usah ada sesiapa mendustakan cinta. Segala rasa tercipta tertutup usia, takkan terlerai, takkan terlerai. Ku jalinkan serpihan luka, tak berdaya menanggung rasa, terungkai semua rasa jiwa bahagia selamanya. Takkan terlerai. Itu dia. Mana yang lain? Tak nak? Silakan. Oh, saya seorang je. Okey, tak apa. Penjarakan. Ya, okey. Jadi kita telah bersama dengan Yuvena dan juga Zarif. Wow, satu vokal yang mantap. Jadi kepada anda semua, peminat-peminat setia ataupun anda yang menyaksikan Vocal Mania, saya pasti ada peminat masing-masing lah yang sedang menyaksikan kalian berdua sekarang ini. Okey, baik. Kita bukan sahaja bersama dengan anda berdua. Kita juga nak bersama dengan dua orang lagi rookies untuk Vocal Mania. Jadi saya nak mempersilakan Haris Daniel dan juga Afiq Syazwan. Ya, ini dia. 4 rookies Vocal Mania yang pastinya menghiburkan anda setiap minggu, setiap hari Sabtu. Okey, jadi kita nak tahulah perkembangan Vocal Mania. Jadi saya nak mulakan dengan Zarif sendiri. Ya. Jadi bagaimana persediaan untuk Vocal Mania untuk minggu ni? Bagaimana? Persediaan saya ialah of course kena tidur cukup, banyak vocal exercise kalau boleh every day. Dengan saya cuba amalkan minum hot honey lemon tea every morning. Jadi ais tu dikurangkanlah sekarang ni ke tak minum langsung? Minum. Oh, minum jugalah. Lalu kena marah dengan my mother kalau minum ais sejuk. Tapi tadi suara vokal, wow, lebih kurang Syamil, lebih kurang je tadi saya tengok. Okey, Yuvena ni tidak asing lagi sebenarnya sebab kalau dilihat dari segi sejarah pembibitannya dalam industri ini sebenarnya telah pun menyertai salah satu pertandingan Hollywood tu. Bukan jalan-jalan, bukan kaleng-kaleng. Boleh ceritakan itu pertandingan apa ketika di Hollywood tu? Itu World Championship of Performing Arts. So year 2016 Yuvena pun mewakili Malaysia untuk pergi ke Hollywood. Jadi selepas ini bagaimana perancangannya? Akan ada lagi ke? Untuk pertandingan antarabangsa? Jadi sekarang ini memang fokus untuk Vocal Mania lah kan? Yes, betul. Okey, jadi anda yang menyaksikan Haris Daniel, sudah pastinya kalau melihat wajah ini mungkin macam tertanya sebelum Vocal Mania ni, muka dia macam pernah nampak lah kan? Dan kalau anda tahu Haris Daniel ni semua dah tahu dah, salah seorang daripada peserta I Can See Your Voice Malaysia. Jadi bakatnya digesah di sana dan terus memasuki Vocal Mania. Jadi bagaimana pencapaian awak sekarang ni? Kalau dilihat dari segi I Can See Your Voice, sekarang ini dah masuk Vocal Mania. Jadi bagaimana Haris melihat prestasinya? Okay, definitely dah something yang baru. So, I Can See Your Voice, program yang lain, Vocal Mania ni lebih fokus kepada nyanyian. So, sikit sebanyak dapat improve lah untuk masuk Vocal Mania ni. Yalah, sebab kata orang tu apa, ianya sebagai salah satu daripada cabaran juga. Betul. Kan? Pengalaman yang baru mungkin dia boleh dikongsikan. Afiq, antara ramai ni. Ya, saya. Ramai ni, saya pasti itu cabaran untuk rookie-rookie yang lain. Tapi yang Zuan, masih idola kecil pun dah mantap sekarang ini pun vokal makin power. Afiq, macam mana Afiq nak, yalah antara kata orang tu nak bersaing ya dengan rookie-rookie yang lain. Dan juga Afiq pun dah berada dalam industri ni dah lama juga. Bagaimana Afiq melihat prestasi Afiq sekarang ni? Okey, itulah dia. Sebenarnya Afiq masuk Vocal Mania ni, Afiq punya niat adalah untuk dapatkan penambahbaikan. Kemudian kalau nak bersaing dengan rookie-rookie ni pun, diorang ni pun bukan calang. Bukan main-main ni diorang ni. Semua masing-masing ada kehebatan masing-masing. Jadi apa yang Afiq nak tonjolkan dalam Vocal Mania adalah kekuatan dalam diri Afiq sendiri. Dalam setiap persembahan yang Afiq persembahkan. Itu dah, setiap peserta di sini saya rasa mempunyai pengalaman yang berbeza masing-masing. Dan sedikit sebanyak ianya membantu juga daripada performance nanti dalam Vocal Mania. Mungkin Sofia ataupun Nelly nak tanya apa soalan? Saya tanyakanlah cabaran untuk mencari tapak
di pentas itu satu cabaran besar juga. Tapi bila kita berdepan dengan kata lawan kita dengan profesional dan sebagainya yang telah pun ada dalam industri, adakah itu memberikan anda semua perasaan yang macam susahnya, lagi pressure? Adakah merasa macam tu? Siapa nak jawab? So, siapa saja boleh? Ada juga rasa macam tu sebab bila kita nak battle dengan idol tu, kita tak tahu lagu tu langsung sampailah minggu yang kita nak perform tu. And kita memang tak tahu siapa yang kita akan battle. And some of us yang lagu yang kita dapat tu memang we have no choice in we have no say, you know. So bila kita dapat lagu tu, we have to learn everything about the song. Okay. Sebab ramai-ramai yang tak tahu sebenarnya lagu yang kami dapat untuk battle bersama dengan idol ni, kami tak tahu idol yang mana kami akan battle. Actual bila sampai hari show tersebut baru kita tahu, dia rupanya kita nak kena battle. Dia macam tu je, surprise untuk masing-masing lah. Idol pun tak tahu, kami pun tak tahu. Banyak hadap bila siapa-siapa yang dah ya bang. Okey, dia kalau maaf kalau saya perlu tanya soalan ni, dia macam pergi berperang. Adakah kalian study musuh anda ni setiap seorang tengok video, tengok persembahan semua untuk tengok di mana kekuatan dan kelemahan mereka? Macam saya study. Study ya? Saya study sebab mungkin empat idol tu pernah juga ada a few yang saya pernah buat persembahan sama-sama. Saya pernah berduet. Jadi saya tahu jugalah kekuatan mereka ni di mana, kemudian di mana juga kelemahan. Tapi mungkin diorang dah cover up kelemahan diorang. Jadi kita cubalah orang kata dapatkan penambahbaikan dalam diri kita dulu supaya orang tak nampak kelemahan kita di atas pentas. Sebab idol ini mereka ni advantage sebab idol mereka ni banyak pengalaman. Jadi banyak persembahan. Tahu dah style macam mana. Yang kalau ni baru idol nak cari pun cari di Smule ke TikTok ke dan sebagainya. Okey, sikit. Haris Dana, saya nak tahu antara ramai-ramai idol mana yang rasa macam tak naklah lawan dia. Dia dah terang lagi bersuluh lah. Aina Abdul. Rasa empat daripada kami pun memang takut lah untuk dengan Aina Abdul. Tapi kalau dapat rezeki untuk duet dengan Aina Abdul, dia macam salah satu achievement juga. Sebab seperti yang kita tahu, Aina Abdul dia punya vokal sangat kuat. So kalau kita dapat duet dengan dia and kita dapat compliment nyanyi dengan dia, so actually satu achievement yang dapat kita orang capai. Okey, jadi saya nak cakap all the best to you guys untuk rugi semua dalam pertandingan nanti untuk Vocal Mania. Jangan lupa untuk anda menyaksikan Vocal Mania pada hari Sabtu nanti 9 malam pastinya di TV3 untuk menyaksikan mereka ini menentang idol manakah nanti. Mereka pun tak tahu dan all the best to you guys. Okey, kita dah sampai ke penjuru rancangan tapi sebelum tu kita ingin bersama dengan Sofia dan juga Ellie di sana. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Fazli. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang menonton dari pagi sampai sekarang. Kita pasti mempunyai topik yang sangat menarik esok juga, budaya pematuhan SOP. Itu pun ada budaya juga. Betul. Kita new normal ni kan, dia bukan setakat istilah new normal saja. Okey, kita tutup tirai dengan persembahan dua orang rookie ni. Sekarang rookie nanti tak lama jadi idol juga kan. Baik, silakan Afiq Syazwan dan Haris Daniel. Selalu, silakan. Selindung di balik wajah indah bila kau senyum, aku bagaikan terpana oleh mentera. Sebenarnya lidahmu bercabang dua saat ku sedar, hampir saja aku terlewat untuk selamatkan diri. Curiga, madamu penuh curiga. Setia, bodohnya aku setia. Pendusta, kau seorang pendusta yang penuh dengan drama. Tra-la-la-la-la-la-la, kau memang drama. Tra-la-la-la-la-la-la, kau memang drama. Curiga, madahmu penuh curiga. Setia, bodohnya aku setia. Pendusta, kau seorang pendusta yang penuh dengan drama.